Pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya ampunan, ujungnya itqum, pembebas dari neraka. Pernah dengar itu? Hadisnya matruk, semi palsu, urutan nomor 2 terburuk dalam silsilah ilmu hadis. 1 maudhu, 2 kemudian matruk. Ya, hati-hati. Ya, nanti ada yang disebut dengan 3M. 3M. 1 maudhu, ini yang paling parah. 2 matruk. 3 mungkar. Hati-hati. Maudhu, hadis palsu, memang sengaja bikin hadis. Informasinya bukan dari Nabi SAW, sengaja dipalsukan. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak yang seperti ini. Ya, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Hati-hati, itu hadis palsu, hadis maudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua. Pada hari ini saya Nur Aini binti Azizi akan menerangkan subjek pengantar ulum Al-Quran dan ulum hadis, iaitu BIMK 1104. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang apa itu hadis dhaif, hadis maudhu dan golongan anti hadis dalam masyarakat Malaysia. Pertama-tama sekali ingin saya terangkan apakah itu maksud hadis. Hadis bermaksud semua perkara yang disadarkan kepada Rasulullah SAW sama ada dari segi perkataan, perbuatan dan pengakuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama sekali mari kita bergerak ke hadis dhaif. Hadis dhaif. Maksud hadis dhaif dari sudut bahasa, kata dhaif menurut bahasa merupakan lawan dari qawi yang bererti lemah. Yang dhaif di sini adalah erti secara maknawi. Menurut istilah, iaitu menurut Mahmud Al-Tahan, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Hadis dhaif mempunyai peringkat hadis, iaitu menurut Ibn Salah, hadis dhaif mempunyai beberapa peringkat, iaitu hadis dhaif, hadis yang sangat dhaif, al-wari, hadis munkar dan hadis maudhu. Jadi apakah syarat-syarat hadis dhaif? Telah diketahui sebelum ini tentang syarat-syarat hadis sahih maupun hasan, iaitu bersama sanad, diriwayatkan oleh perawi yang adil, penjagaan sempurna atau kurang sempurna, tiada padanya syaz maupun ilah yang merosakkan kesasihan hadis. Jadi, jika kurang atau gugur salah satu syarat tersebut, maka ianya akan menatijahkan sebagai hadis dhaif. Sama ada syarat hadis tersebut tidak lengkap atau tidak sempurna, atau hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang lemah penjagaannya, dan lain-lain faktor yang menyebabkan hadis menjadi dhaif. Antara faktor yang menjadikan satu hadis itu menjadi dhaif ialah daripada perawi, iaitu yang pertama, sifat peribadi seorang perawi sama ada ianya dipercayai atau tidak. Yang kedua, seorang yang amanah dan bertakwa atau pelaku maksiat. Yang ketiga, sama ada dia seorang pendusta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih dikenali sebagai kadzab atau kadzib. Perawi itu disebut sebagai pendusta berhubung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai muttaham bil kadzib. Perawi itu seorang pelaku bid'ah atau seseorang yang fasik. Jadi inilah antara faktor-faktor perawi yang boleh menjadikan sebuah hadis itu menjadi hadis dhaif. Seterusnya, menjadi sesuatu hadis itu sebagai hadis dhaif ialah faktornya ialah penjagaan atau hafalan seorang perawi. Perawi mempunyai masalah untuk menyimpan atau menghafalnya yang akan menimbulkan masalah dalam sejarahnya sehingga menjadikan hadis dhaif. Yang ketiga, faktornya ialah sanad riwayat.
Yang pertama, sesuatu hadis menjadi dhaif juga disebabkan masalah pada sanad riwayat sesuatu hadis. Menjadi masalah apabila sanad tersebut tidak bersambung atau tidak lengkap sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti hadis mursal, hadis mudallas dan lain-lain, bentuk yang menunjukkan terputus pada sanadnya. Pembahagian hadis dhaif ada dua, iaitu hadis dhaif yang ringan iaitu dha'ful khafif, iaitu hadis yang putus sanad dan yang bermasalah menghafal perawi hanya akan menjadikan hadis dhaif yang ringan. Yang kedua adalah hadis yang terlalu dhaif iaitu syadid dhaif. Jika hafazan perawi terlalu lemah atau terlalu banyak kesilapan dalam meriwayatkan hadis, ia akan mengakibatkan hadis yang terlalu dhaif. Apakah hukum beramal dengan hadis dhaif? Kebanyakan ulama salaf dan khalaf telah bersepakat tentang keharusan beramal dan meriwayatkan hadis yang dhaif. Terdapat ulama salaf yang berpegang pada pendapat seperti itu, seperti Sufyan al-Thawri, Ibnu Uyainah, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan ramai lagi. Sementara itu, terdapat juga ramai orang yang menerima dan beramal daripada hadis dhaif dari kalangan khalaf atau mutaakhirin, antaranya Ibn Salah, Ibnu Hajar al-Asqalani dan Al-Sakhawi dan ramai lagi. Jadi, keharusan beramal dengan hadis dhaif ada syarat-syaratnya. Antara syarat-syaratnya adalah janganlah si dhaif itu terlalu dhaif agar ia muncul sebagai perawi yang berdusta, yang dituduh berdusta dan yang banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan. Yang kedua, hadis tersebut seharusnya mempunyai asal usulnya dalam dalil yang lebih umum. Yang ketiga, jangan percaya hadis itu wajib disandarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengamalkannya, supaya kita tidak bergantung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang dititahkan baginda. Malah perlu kita sekadar percaya bahawa ada kemungkinan besar kita bertawakal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apakah contoh hadis dhaif. Contoh hadis dhaif ialah puasa itu separuh sabar dan suci itu separuh iman. Kesimpulannya ialah jumhur ulama sepakat bahawa beramal berdasarkan hadis dhaif dan meriwayatkannya adalah dibenarkan mengikut syarat-syarat tertentu. Beramal dengan hadis dhaif tidak bermakna meninggalkan hadis sahih atau hasan, malah digalakkan mendahului sesuatu amalan dengan hadis yang lebih sahih dahulu. Yang kedua, mari kita bergerak kepada hadis maudhu'. Maksud hadis maudhu' iaitu perkataan maudhu' yang diambil dari perkataan asal kata wada'a, artinya letak sesuatu dan tinggal. Mengikut istilah ulama hadis, maudhu' bermaksud hadis yang dibuat, direka dengan pembohongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan antara dua makna bahasa dan istilah ini berkait sekali kerana maudhu' pada bahasa membawa makna jatuh dan hilang sesuatu daripada perkiraan, sedang makna istilahnya pula mengada-adakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Hadis yang dimaudhu' atau dipalsukan itu terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah memalsu atau mereka sendiri sesuatu ucapan, kemudian memperakukannya sebagai sabda atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, memalsukan sesuatu ucapan yang bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ucapan sahabat, tabi'in, hukama, sufi atau lain-lain, atau diriwayatnya sebagai sumber Israiliyat, kemudian menghubungnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ini merupakan amaran untuk sesiapa yang memaudhu'kan sebuah hadis. Banyak hadis memberi amaran keras
terhadap pendusta yang memalsukan hadis, kemudian mendakwanya sebagai sabda Nabi SAW. Justru itu, para sahabat sangat takut apabila meriwayat sesebuah hadis kerana khawatir terjerumus ke dalam amaran itu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ali radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, "Jangan kamu berdusta terhadapku. Sesungguhnya sesiapa yang berdusta terhadapku, maka sedialah kemasukannya ke neraka." Jadi, apakah hukum meriwayatkan hadis maudhu'? Ulama hadis salaf dan khalaf sepakat menyatakan tidak harus meriwayatkan hadis maudhu' dalam apa jua bab, bidang dan tajuk, sama ada yang berkaitan dengan hukum halal atau haram, fadail al-amal, taghrib dan tarhib maupun kisah dan sejarah, kecuali dengan sesuatu pertanyaan bahawa riwayat itu maudhu' dan rekaan semata-mata. Apakah faktor-faktor pemalsuan hadis maudhu'? Yang pertama, krisis dalam umat Islam akibat perbezaan kecenderungan politik. Penyokong setiap pemimpin sanggup memasukkan hadis bagi kepentingan kumpulannya. Golongan Ahli Sunnah wal Jamaah juga tidak terkecuali daripada kegiatan memasukkan hadis bagi kepentingan kumpulannya. Hadis tentang kelebihan tokoh-tokoh seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Al-Abbas, Muawiyah dan lain-lain antara contoh pemalsuan yang pernah dilakukan bagi menjawab hadis-hadis yang direka kumpulan-kumpulan lawan. Yang kedua pula ialah memburuk-burukkan ajaran Islam. Faktor ini banyak dilakukan oleh kumpulan di luar Islam yang tewas daripada kekuasaan Islam. Mereka kecewa dengan kekalahan lalu memalsukan hadis dengan tujuan menyesatkan umat Islam dan pemikiran mereka. Merangsang orang ramai supaya berbuat kebajikan. Faktor ini banyak dilakukan oleh golongan yang tidak memahami ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Mereka memasukkan hadis supaya boleh kembali berbuat amal kebajikan. Seterusnya, mencari kepentingan dunia, iaitu mengambil hati pemimpin dan mendapatkan kedudukan yang istimewa pada hati pemerintah. Jom kita mengenali hadis maudhu', iaitu cara-cara mengenali hadis maudhu'. Yang pertama ialah pengakuan sendiri daripada pemaudhu'nya, seperti Ibnu Ismah, Nuh Ibnu Maryam yang memasukkan hadis tentang fadilah Al-Quran surah demi surah. Yang kedua, bertentangan fakta sejarah seperti kenyataan riwayat daripada syekh tertentu padahal ia dibuktikan sebagai tidak bertemu dengannya. Sebagai contoh, apabila berlaku gerhana bulan dalam bulan Muharram, berlaku kenaikan harga barang, peperangan dan kesibukan pemerintahan. Yang ketiga, tidak ditemui dalam kitab-kitab walaupun telah diselidiki oleh para ahli. Sebagai contoh, 3 perkara menambahkan kekuatan penglihatan, iaitu mengolah warna hijau, air mengalir dan muka yang cantik. Yang keempat, bertentangan akal dan kenyataan. Sebagai contoh, bawalah sayur ke dalam hidangan kamu kerana ia akan menjauhkan syaitan. Jadi, mari kita lihat contoh hadis maudhu', iaitu sesungguhnya Allah suka melihat hamba-hambanya yang letih dalam mencari rezeki. Riwayat hadis ini dikenali sebagai hadis maudhu'. Al-Hafiz Al-Iraqi mendedahkan bahawa dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sahlu Al-Athar. Ad-Darukhuni menyatakan bahawa Al-Athar adalah pemalsu hadis. Akhir sekali kita akan bergerak kepada gerakan anti-hadis di Malaysia. Golongan anti-hadis bukanlah sesuatu yang asing dalam Islam. Golongan ini cuba menafikan autoriti hadis sebagai sumber perundangan Islam yang kedua selepas Al-Quran. Mereka mengajak seluruh umat Islam agar berpegang dan beramal dengan intipati Al-Quran semata-mata. Menurut Dr. Mustafa Al-Sibai,
Sejarah kemunculan kumpulan yang tidak menerima hadis ini telah muncul di zaman Al-Imam Al-Syafi'i lagi, iaitu pada kurun kedua Hijrah. Gerakan ini dikenali sebagai gerakan anti-hadis. Golongan ini turut dikenali sebagai Quraniyun, Munkir Sunnah dan Firaq Inkar As-Sunnah. Gerakan anti-hadis adalah satu gerakan yang dibawa oleh individu atau kumpulan yang cuba mempertikai, meragui dan menolak hadis Rasulullah SAW sebagai autoriti kedua selepas Al-Quran, walaupun telah dibuktikan kesasihannya oleh ulama hadis. Jadi, golongan anti-hadis ini terbahagi kepada 3 kategori berdasarkan kepada pegangan mereka. Yang pertama, golongan yang sememangnya bermatlamat menghancurkan Islam. Yang kedua, golongan yang hanya memadai dengan mengikut Al-Quran sahaja dan mengingkari hadis secara umum. Dan akhir sekali yang ketiga, golongan yang menerima hadis tertentu tetapi sebahagian yang lain menolak sebahagian yang lain kerana mengikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Inilah contoh anti golongan hadis di Malaysia, iaitu Kasim Ahmad. Beliau dilahirkan pada 9 September 1933 bersamaan dengan 19 Jamadil Akhir 1352 Hijrah di Kampung Kubang Tampang, Bukit Pinang, Kedah. Semenjak kecil, beliau telah bercita-cita untuk menjadi penulis. Sewaktu di sekolah menengah, beliau telah mula berjinak-jinak menulis di surat khabar. Bakat yang ada padanya juga menjadi faktor kepada beliau untuk bekerja di Dewan Bahasa Pustaka di Young Road, Kuala Lumpur. Mari kita kenali Kasim Ahmad. Kasim Ahmad cuba menampilkan dirinya sebagai pencinta kebenaran yang rendah diri dan tertib menjaga batas-batas Allah. Dakwaan tentang dirinya itu dapat dilihat pada kenyataan beliau yang sebenarnya hanyalah merupakan kenyataan sembarangan yang tidak bertanggungjawab. Kasim percaya bahawa kaum muslimin sudah menyeleweng dari ajaran Islam yang sebenar, dan punca penyelewengan mereka itu menurut beliau ada dua, iaitu mereka telah mendewa-dewakan Muhammad dan mereka telah mendewa-dewakan ulama yang dianggap sama dengan kasta pederi dan dianggap maksum. Inilah intisari pemikiran Kasim dan inilah yang beliau mahu kaum muslimin percaya sebagai dosa terbesar kaum muslimin, dan kerana dosa inilah mereka ketinggalan di belakang bangsa-bangsa lain dalam dunia. Akhir sekali, mari kita bergerak kepada kesan golongan anti hadis kepada masyarakat. Yang pertama, perpecahan dan konflik. Penolakan hadis boleh menyebabkan perpecahan dalam masyarakat Islam, terutamanya di tempat-tempat yang dianggap sebagai sumber ajaran Islam yang penting. Mereka yang menyokong hadis mungkin melihat kumpulan anti-hadis sebagai kontroversi atau malah sesat, manakala kumpulan anti-hadis mungkin merasa dikritik atau dilihat sebagai ancaman kepada pandangan mereka, dan ini akan menyebabkan perpecahan dalam umat Islam di Malaysia ini. Kesan kedua ialah pengembangan pemikiran Islam liberal. Kumpulan anti-hadis cenderung memperjuangkan tafsiran Islam yang lebih liberal dan kontekstual. Ini boleh mempengaruhi masyarakat dengan membuka ruang kepada pemikiran yang lebih inklusif, mengambil kira perubahan zaman dan menghormati kepelbagaian pendapat dalam Islam. Kesan yang terakhir ialah perubahan dalam amalan agama. Kritikan terhadap hadis boleh mempengaruhi amalan agama. Mereka yang menolak kewibawaan hadis boleh memilih untuk mengikuti ajaran Islam dengan merujuk secara lebih langsung kepada Al-Quran atau dengan menekankan prinsip universal dan nilai etika. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran tidak menyebut bahawa untuk menutup aurat bagi umat Islam, tapi dalam hadis ada menyebut bahawa menutup aurat adalah wajib. Jadi mereka menggunakan intipati Al-Quran sepenuh-penuhnya dan tidak mengamalkan amalan agama, iaitu menutup aurat yang telah disebut di dalam hadis.
Kesimpulannya, ajaran hadis dhaif, hadis maudhu dan golongan anti-hadis di Malaysia menunjukkan kepentingan pemahaman yang mendalam terhadap ilmu hadis, pemikiran kritis dalam menerima hadis, serta hubungan harmoni antara ulama dan masyarakat dalam memahami dan menangani kontroversi yang menyelubungi hadis. Jadi, syukran daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.